kedai yang ke-6 buka. Okey. Jadi saya pun rasa macam bila saya jadi macam tu kan, saya dah tanah dendam dah. Jadi saya tak nak fikir dah. Ayah ada kerja ke, ayah tak ada kerja ke. Kalau aku tak belajar, kalau aku tak pandai, kalau aku tak pergi kelas tambahan, aku nak pandai macam mana? yang penting aku nak keluar daripada rumah tu. Nak keluar secara tak hormat, nak lari bodoh-bodoh, orang akan pandai hina kat kita. Kalau kita ada pangkat darjat, orang akan sanjung kita kan. Betul tak? Lumrah manusia kan? Memang macam tu lah. Kita ni tak ada harta, orang tak pandang pun. Terima kasih Cita Wawan. Cita Wawan ni siapa ni? Saya nama-nama yang tu. Jadi yang penting kan, saya tak persoalkan dah kenapa ayah saya tak hantar saya. Saya pun tak marah ayah saya. Yang penting saya nak belajar sungguh-sungguh, saya nak buat sungguh-sungguh sebab saya nak berjaya. Jadi masa tu bila satu malam tu kan, bila saya rasa dah tak sedar hati dah. Memang saya rasa tak sedar hati. Saya pergi kelas tu pun saya tak sedar hati. Saya pun, yelah kita study kan, kita belajar semua tu. Lepas tu balik tu kan, kebetulan saya punya, kita kelas tambahan banyak kelas kan. Jadi kebetulan kelas saya tu, cikgu ke siapa, saya tak ingat waktu siapa, habis lambat. Bila habis lambat tu, dia tak ada orang dah. Ramai dah ibu bapa balik. Sebelum ni, saya balik, walaupun seorang diri, ada motor lalu lalang. Jadi tak berapa nak takut sangat. Tapi malam tu terlewat. Jadi saya pun saya nak fikir, saya nak pergi jalan luar ke jalan dalam. Jalan luar jauh, jalan dalam gelap. Tapi saya kata dah lewat ni, saya ambil jalan pintas lah. Jalan potong lah kan, jalan pintas. Saya pergilah jalan dalam. Jalan dalam tu, saya dah tak sedar hati. Memang tak sedar hati. Tak sedar hati satu, takut satu. Lepas tu kan, saya masuk je pagar klinik tu. Saya kena lalu kawasan klinik kan. Kan betul kan? Tahulah kawasan rumah kita kan. Saya masuk je kawasan klinik tu. Saya dah nampak dia bukit tau. Dia bukit. Lepas tu saya dah nampak dah lembaga. Lembaga berjalan. Saya pun zup. Saya berhenti. Aku nak pergi ke tak nak? Kalau saya nak patah balik, dah jauh. Dah gelap dah. Lagi jauh. Sebab saya dah ke depan dah. Sebelum ni saya duduk kat sini. Jadi saya duduk kat sini. Saya nak pergi ke sana. Jauh dah. Ni saya duduk kat sini pula. Nak patah ke belakang, lagi jauh. Saya kata macam mana nak pergi ke tak nak? Kalau aku tak pergi, aku nak balik macam mana? Ni, impian, tujuan saya nak balik rumah ni. Takkan nak tidur kat situ. Siapa nak peduli kan? Jadi masa tu, saya teruskan juga. Saya jalan juga dalam keadaan memang takut. Jalan. Saya hati-hati jalan. Naik tangga. Mata ingat kan? Perjalanan klinik tu kan? Naik tangga. Sampailah ke satu tempat tu. Tahu tak? Satu tempat tu. Saya ingat ke tak ada apa. Rupanya, masa saya nak lalu tu, ada orang pegang saya. Naik tangga tu takut kan. Ada orang pegang saya tau. Dia peluk saya daripada belakang. Ya Allah. Saya tak boleh imagine macam mana. Kalau orang kata saya ni tipu, saya ni reka. Sebab betul, sebelum ni ada. Saya tak cerita kisah ni. Saya tak cerita kisah apa. Saya adalah cerita sikit-sikit kisah hidup saya. Orang kata saya macam cerita novel, dia kata. Benda tu tak berlaku pada dia. Dia anggap kita ni macam mereka cerita. Dia kata macam kita ni cerita novel. Macam ibaratnya novel tu, ibaratnya cerita yang direka. Dia lupa sebenarnya novel pun adalah kisah benar. Cuma ditulis oleh orang lain je. Kisah ini tak akan berlaku. Story ni tak akan berlaku kalau benda tu story tu tak akan berlaku bila kisah sebenar tak ada. Jadi orang ni kalau bila benda tu tak berlaku pada diri dia, dia anggap kita mereka. Jadi pada masa tu dalam keadaan takutnya, saya lega lah, ingat ke tak ada. Rupanya dia sembunyi. Dia pegang saya. Faham je lah. Lelaki. Apa yang nak buat? Masa tu hanya Allah yang tahu. Ya Allah, ya Tuhan ku, tolong aku. Masa tu saya kata, saya takut sangat. Dia peluk saya tak tahu. Saya kata macam mana ni? Ya Allah, tolong aku. Saya kata lepas. Saya kata lepas. Ini bukan rekaan tau, betul. Saya kata lepas. Lepas tu saya tak tahu. Allah Maha Kuasa. Ada orang lalu. Dia lepas saya. Saya tak sedar macam mana saya sampai kat rumah. Tiba-tiba dah duduk kat rumah. Saya balik tu, saya buka pintu, ayah saya tengah tengok TV.
Ayah saya tengah tengok TV, saya duduk depan ayah saya. Ayah saya tak cakap apa pun. Ayah saya diam je. Boleh bayangkan kita dalam keadaan macam tu, tercungak-cungak, ayah kita buat tak tahu je. Masa tu saya lagi zup. Masuk lagi dendam dalam hati saya. Lagi dendam pada saya. Okey, tak apa. Tak apa, saya pun dendam lah. Saya kata, tak apa. Kau tak nak pedulikan aku kan? Tak apa. Aku janji pada diri aku sendiri, aku nak belajar sungguh-sungguh. Aku nak keluar daripada rumah ni. Aku tak nak duduk rumah ni dah. Jadi, tak ada alasan lah. Tak ada alasan. Saya pun tak tahu. Apa yang berlaku lepas tu, saya tak tahu. Yang lalu lepas tu pun perempuan. Saya tak tahu apa yang berlaku pada dia, saya tak tahu. Dan saya tak ambil tahu sebab dia tu pun duduk dekat rumah saya dan dia pun lebih kurang macam saya juga. Mak ayah dia tak ambil tahu. Saya tak tahu lah. Jadi apa kat dia saya tak tahu. Tapi yang pasti dia pun perempuan. Saya tak tahulah lepas tu apa jadi. Saya tak tahu. Angah pernah dengar tu mungkin lah. Mungkin lah. Angah Angah pernah dengar. Mungkin lah kan. Kan kita pun masa tu kan Kak Ija kan baik dengan Angah kan. Kak Ija pun pernah lari mau matun kan. Ingat tak? Ada ingat tak Pak Kak Ija pernah lari mau matun yang dekat surau tu? Saya pernah lari dari rumah tau ni. Kawan saya sebelah ni ada. Junior saya. Kalau matun ingat lah. Kak Ija tak ingat matun ada ke tak. Tapi Kak Ija lari. Ingat kan? Tengah malam. Saya mak saya pukul saya. Saya lari tengah malam rumah kawan saya ni. Tengah malam mak saya tak ambil peduli. Masa tu makin dendam. Jadi masa tu kan saya fikir saya tanam dalam diri saya. Saya nak berjaya. Saya nak berjaya. Masa tu saya takut sangat-sangat. Benda tu tak habis lagi kan. Esok saya kena pergi kelas tambahan lagi. Saya pergi juga. Tapi saya taubat lah. Saya tak lalu dah kot klinik tu. Saya lalu kot jalan luar. Lebih cerah. Walaupun jauh, saya terpaksa lalu juga. Sebab jalan luar, saya akan berlumba dengan motor. Tahu tak? Saya berlumba dengan motor. Sebab saya takut nanti. Saya berlumba sampai rumah cepat. Saya tak pergi. Saya tak bagi alasan. Kalau orang lain, mesti dia berhenti dah kat situ. Saya tetap kelas tambahan tetap ada. Saya tetap pergi. Lepas tu saya pergi juga kelas tambahan. Jadi masa tu kan, saya kata kejam ni ayahku. Sampai macam tu sekali kan. Jadi macam, saya kata ya Allah. Jadi, saya teruskan je. Saya buat sungguh-sungguh sampai malam. Ya sayang. Ya. Ni kat sini tak boleh sikit ni. Dia dekat TikTok ni tak boleh masuk baby. Jadi kat sini kan jadi masa tu kan saya fikir ayah saya kejam. Lepas tu saya pun masa saya nak ambil periksa tu kan, saya study tengah malam tau. Saya bangun malam, saya study. Saya memang tak boleh lupa benda tu berlaku pada saya. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, kau selamatlah aku masa tu. Memang saya rasa macam hanya Allah je yang tahu masa tu. Saya tak tahu nak buat macam mana. Jadi, hanya Allah je yang lepaskan saya masa tu. Dan masa esokan pun saya tetap pergi kelas tambahan. Yang pentingnya saya dah orang kata tanam dendam dengan ayah saya ni. Dendam. Memang saya berdendam dengan ayah. Memang saya dendam. Sampai mati saya berdendam. Tapi tadi kan, bila saya tengok telefon kan. Apa yang penting kan. Saya kata saya tak kira apa jadi pun. Aku nak tak terus belajar. Aku tak terus nak belajar berjaya. Dan aku nak ke Menara Gading. Sebab aku nak dapat kerja yang bagus. Aku nak dapat gaji yang banyak. Kalau bila aku kerja bagus, nanti aku boleh keluar daripada rumah ayah aku kan.
Jadi itulah saya bersungguh-sungguh sampai hari exam pun. Sebelum exam setiap malam saya bangun pagi, saya bangun stay up, saya bangun tengah malam study, dah jam 6. Saya tak tahu dari mana datang kuatannya, daripada Allah je lah. Maksudnya Allah sentiasa ada bersama saya. Masa tu saya fikir masa tu, saya yakin walaupun saya ni susah, ada lagi orang lebih susah daripada saya. Kan nasihat kan, macam sihat tak ada mak ayah kan. Tapi saya ada mak ayah. Walaupun ayah saya macam tu, tapi saya masih ada mak ayah kan. Jadi tadi kan, Kak Ijah scroll Facebook tadi, galeri. Tiba-tiba ternampak lah gambar ayah dapat cabutan bertuah dekat Feda ni. Ayah dapat cabutan bertuah kat Feda tu. Dia senyum je. Lepas tu kan, terus saya sebab apa? Sebab saya teringat saat-saat dia nak meninggal tu. Alhamdulillah Allah bagi kesempatan pada saya. Allah bagi kesempatan pada saya jaga dia. Walaupun tak dapat nak rawat dia. Tapi saya ada bersama dia masa saat dia nak pergi tu. Masa tahun lepas tu. Tapi ayah saya ni banyak sangat songel. Dia banyak sangat songel. Dia ayah saya ni garang sangat-sangat. Memang garang sangat-sangat. Jadi kita orang ni takut tau. Takut. Sebab anak saya, kita orang takut tau. Bila kita orang bising, kita orang kena marah. Walaupun tua, orang kata. Tua-tua pun kena marah lagi ke? Walaupun tua kena marah. Lepas tu anak saya bising, kena baling dengan batang rotan. Nasib baik tak kena. Kalau kena rasanya boleh tercucuk rasanya. Rotan. Jadi masa tu kan saya rasa lagi dendam. Sampai ayah saya ada satu kisahnya. Hari yang saya nak balik ke sini, saya 3 kali rasanya balik masa ayah saya sakit. Masa hari saya nak balik ke Penang, ke rumah saya ni, ayah saya sakit. Lepas tu dia nak dia sakit, jadi dia nak perhatian orang. Masa tu mak saya dah penat. Dia nak urut sentiasa. Ayah saya ni nak urut sentiasa. Dia ingat kita ni meseng gamuknya kan. Jadi akak saya pun kesian juga. Akak saya takut. Akak saya lah masak. Akak saya lah jaga mak. Akak saya lah kena jaga ayah. Akak saya lah pergi kedai. Akak saya pun dalam ketakutan tau. Memang dia takut. Sampai saya sedihnya, akak saya pergi kedai dalam hujan tau, sebab dia takut. Ayah tak kisah pun. Sampai dia tak boleh tangguh tau. Kalau dia nak masa tu juga dia nak. Sebab tu lah masa saya sekolah menengah tu, masa tu saya nak exam kan. Bila saya nak exam tu, dia suruh saya buat sesuatu. Masa esoknya saya nak exam. Saya cakap esok nak exam. Dia tak peduli. Dia kata aku nak kerja ni siap juga hari ni. Macam gitulah. Ibaratnya macam gitulah. Lepas tu, jadi bila fikir-fikir, jadi saya dendam sampai masa sukaneka tu kan ijazah. Tapi dapat kurus sikit masa tu. Masa tu dia sakit dah. Ayah sakit dah masa tu. Masa tu mungkin dia dalam 100 hari dah rasanya. Masa sukaneka tu. Masa tu ada apa yang Kak Japur gambar tu kan. Dia senyum. Orang tak percaya tau. Orang kata kan, ayah baik je. Memang ayah saya baik. Dengan orang dia suka bersedekah. Memang dia suka bersedekah. Lepas tu dia bagus. Memang dia bagus. Saya pujilah sikap dia tu. Tapi saya jadi dendamnya. Bagus dengan orang buat apa? Dengan anak bini sendiri tak pernah baik. Macam gitulah. Ya, saya dendam dia sampai meninggal tau. Saya kata, dah sakit buat perangai macam ni. Sampai dia kata kan, masa akak saya jaga tu, dia kata malaikat maut dah sampai dah. Malaikat maut dekat dah. Mata tahu dia kata mana? Malaikat maut duduk kat keh. Keh tu jentolak. Apa? Kapal korek yang ayah saya ada kapal korek. Keh. Dia kata malaikat maut sampai kat keh dah. Dia kata malaikat maut dekat dah. Akak saya cerita lah. Dia cakap dengan akak saya. Kata saya cakap lah, dah tahu nak mati apa tak taubat. Senang saya katakan. Dia ingat taubat ni senang ramutnya kan. Masa tu saya kata, dah tahu nak mati, kenapa nak menyusahkan orang lagi kan? Kenapa nak marah mak lagi kan? Sampai saya dendam je sebab apa?
Sebab saya kesian kerana dia lah mak saya jadi nyanyuk. Jadi tak ingat. Waalaikumsalam Norisat. Jadi saya dendam sebab mak saya sampai mak saya lupa. Sampai mak saya barat macam nyanyuk lah kan. Kencing merata. Sedih lah dendam dengan ayah saya. Jadi sampai sekarang tak dah. Sampai dia mati tu, saya rasa macam saya dendam. Sampai kesian mak saya ni. Mak saya tak sihat. Ayah saya tak sihat. Mak saya pun tak sihat. Dia nak suruh mak saya picit. Nak suruh mak saya picit. Sampai dalam keadaan sakit pun dia mengamuk tau. Waalaikumsalam Syazia. Korang pergi ni lah kat page saya lah. Nanti kat Facebook personal ni ramai orang tengok. Ramai orang tengok tau. Nanti dia kata dia kecam saya. Okay, Matung pergi kat Facebook. Pergi kat Facebook. Kina pergi kat dekat page saya, Cikgu Azizah Wang. Nak tahu ni saat ayah saya meninggal. Pergi kat sebelah. Saya tutup dulu kat personal bye. Pergi kat page saya, Cikgu Azizah Wang. Bye. Kita tutup kita nak pakai satu je. Biar dia tak biar dia kalau dia nak tahu dia pergi ke ni. Waalaikumsalam. Dia pergi ke page saya. Jadi masa tu kan masa ayah saya nak meninggal tu, ya betul, jangan dendam cikgu dengan ayah, kuat. Cikgu kuat lah. Ya betul. Jadi sampai meninggal tu saya dendam dengan ayah saya kan. Lepas tu saya pun lepas kehilangan tu rasa sedih. Memang sedih sebab orang kita orang yang kita sayang kan, sedih. Tapi kita mula tu saya kata sedih lah dia tak ada dah kan. Lepas tu bila dah fikir-fikir balik kan, berlakulah kejadian sama lah akak. Masa arwah ayah sihat, sakit dia pun rasa nak urut je. Tapi sihat. Masa dia sakit, dia tak nak dekat sihat. Sedih sangat. Oh ya ke? Sihat pun ada kisah dia kan. Jadi masa tu masa dia sakit tu, saya tak boleh ingatnya, saya tak boleh lupanya. Dia tengah sakit ni, dia nak urut sentiasa. Masa tu saya nak balik kampung, saya nak balik sini dah. Dia panggil tau. Dia panggil mak saya. Mak saya tak sihat. Mak saya tak dengar. Lepas tu mak saya tak dengar. Dia balik semua barang. Dia sepak semua barang. Habis berkecai kat rumah tu. Dalam keadaan dia sakit tu. Mak saya ni, dengan keadaan takut ni, kutik, picit ayah saya ni. Picit ayah saya juga. Dia picit ayah saya. Dalam hati saya kata, ya Allah, dalam keadaan sakit pun kau mengamuk lagi kan? Tak sedar diri ke? Saya cakap macam tu lah. Suami saya tengok je, anak saya tengok je. Akak saya dah ketakutan, semua ketakutan. Dia mengamuk habis, pecah dia sepak dalam keadaan sakit. Dia sepak habis. Biskut habis berkecai. Memang berkecai biskut. Jadi masa tu kan, lagi dendam. Kau dah lah sakit, betul? Buat mak macam tu. Dah lah mak nyanyuk tu kerana dia. Kerana terseksa dengan dia. Dia buat lagi macam tu kan. Tadi saya rasa macam geram tau. Kata tak sedar diri. Dah mati dah. Tak reti nak isaf kan. Cakap macam tu lah. Betul. Tu. Lepas tu saya pun balik lah. Balik Penang. Balik kat Kulim ni lah. Lepas tu dia sakit lagi. Tu saya balik kat. Saya ambil tu saya balik juga. Lepas tu
Masa tu saya balik tu, dia sihat lagi. Lepas tu, dia nak picit sentiasa tau. Masa saya balik tu, dia kat hospital kan. Tadi saya dah nangis dah, saya tengok gambar dia kan. Masa kat hospital kan, masa kali pertama dia masuk hospital tu, dekat Kuala Berang. Dekat Kuala Berang tu, hospital tu boleh berganti orang je seorang, tapi boleh keluar masuk. Jadi kita orang anak ramai kan, dia bangga tau dia anak ramai. Masa tu dia nak berbanja dengan kita orang. Tiap kali kita orang masuk, dia cakap lah, makanan tak sedap lah. Dia kata apa tak ada selera lah. Macam-macam lah. Dia komplain sana, komplain sini. Kita orang lagi meluat tau. Kau ni dah lah sakit. Kita orang adik-beradik lah. Asyik duk komplain je kata. Sabar je lah kan. Dah sakit kan. Macam gitulah. Sekarang barulah faham. Rupanya dia nak perhatian tau. Tak. Masa dia sakit tu, dia nak perhatian tau. Baiklah dia nak sendiri perhatian. Dia sendiri nak perhatian. Dia nak semua anak-anak dia ni, dia sebut satu-satu. Laki perempuan daripada anak sulung sampai ke habis ni. Dia sebut. Dia kata yang ni tak ngerti balik oh. Tak berhenti. Tak picit aku. Dia kata yang tu. Semua dia sebut. Dia kata gini. Saya dengar je. Lepas tu, kita orang kata, kita orang takut. Memang kita orang takut. Sebab apa? Kita orang takut sebab yelah, sentiasa selalu kena marah. Jadi masa dekat hospital tu, tiap kali orang masuk, suami saya masuk. Suami saya paling lama masuk tau. Sebab suami saya ni tak reti nak membantah. Dia satu kepala dengan ayah saya. Sebab dia lahir lahir tarikh yang sama, tahun je berbeza. Jadi dia ngam dengan suami saya. Jadi dia bercerita je. Dia punya jari ni kan. Jari dia ni kudung. Jari dia ada sikit je. Jadi dia ni lah dia bercerita lah kenapa. Saya pun tak ingat dah dia cerita kat suami saya. Saya kata, untunglah abang, saya pun tak pernah dia cerita. Kita orang dia tak pernah cerita apa-apa kan. Bila kita saya tengok dalam gambar tu kan. Saya tengok dalam gambar tu, ya Allah, saya rindu ayah saya semuanya. Sebab saya dengar ceramah Ustazah Asma Arun kan. Dia kata, setiap orang berhak untuk mencari syurga Allah. Setiap orang berhak untuk cari syurga Allah. Tak kisah dia siapa pun. Syurga Allah ni untuk semua orang, dia kata. Ada orang tu jalan syurga dia atas ujian masing-masing. Ada orang tu jalan syurganya dalam keadaan dia diuji dengan suami. Ada orang tu jalan ke syurga dia diuji dengan anak. Macam saya, ujian saya untuk ke syurga dengan ujian ayah saya ni. Jadi sekarang ni, saya buat apa yang saya buat sekarang ni. Saya love sungguh-sungguh ni sebab saya nak nak berbakti balik ke ayah saya. Lepas dia tak ada, barulah saya terfikir sebenarnya beruntung kami. Masa dia nak meninggal tu, kita orang semua sempat jaga jaga ayah saya. Dan saya dengan akak-akak saya ni sewa homestay dekat dengan hospital. Kalau kita orang dari rumah, kita orang akan kita orang akan lambat lah kan, 40 minit macam gitulah. Tapi masa malam yang nak pergi tu, kita orang baru balik tau. Maksudnya kita orang keluar makan. Lepas tu kita orang balik. Lepas tu akak saya, dia kata dia tak sedar hati. Lepas tu kan dia tak sedar hati, dia kata
Lepas tu dia pun telefon lah. Dia telefon adik saya. Dia telefon adik saya. Adik saya kata tak ada apa-apa. Sebab hari ayah saya nak pergi tu. Dia punya, dia tak nak makan tau. Dia tak nak makan. Tekanan darah dia turun. Bacaan gula dia sangat rendah. Jadi akak saya dah terkejut dah. Lala memang dah start dah kat situ. Lepas tu Lala dia baik semula. Dia baik semula. Dia pun tak nak makan dah. Lepas tu dia tak nak makan tu. Malam tu akak saya rasa tak sedap hati lah. Bila rasa tak sedap hati tu, kita orang pun tak senang duduk dah. Lepas tu bila malam tu, kita orang, akak saya tak sedap hati, dia telefon. Dia telefon tu, Waalaikumsalam Zaleha. Dia telefon adik saya. Malam tu turn adik saya. Saya tak pergilah jaga hospital. Saya mengandung masa tu. Tu pun ada masalah. Yelah. Ada adik-beradik dengki. Bukan turn kita. Kita tak jaga. Macam-macam lah pergelukan masa tu. Yelah. Kami kan keluarga bermasalah kan. Jadi masa tu adalah bergaduh pasal nak jaga ayah. Ni tak nak jaga. Lepas tu ni mengata yang ni. Hak tu mengata yang ni. Tak apa. Jangan masuk. Nanti awak tengok balik. Jadi malam tu adalah seorang ni yang suka jaga. Dia kata dia lah yang kuat jaga ayah lah semualah. Lepas tu saya kata tak apalah. Itu rezeki dia kan. Saya kata Allah nak bagi pahala kat dia. Pahala juga dia kata. Aku penat lah. Apalah semua. Tak apalah kata. Biasalah kan. Lumrah berkeluarga kan. Lumrah kita adik-beradik kita kan. Jadi kat situlah jadi macam kita orang tertekan. Jadi malam dia ayah nak meninggal tu, yang seorang tu tak adalah dia duduk rumah dia. Kita orang duduklah homestay tu. Duduk kat homestay tu, akak saya telefon adik saya. Nurse pun tak bagi tahu tau. Bila dia tengok akak saya ni, dia tengok adik saya bercakap dengan akak saya, dia pun cakap lah, panggil lah adik-beradik lain. Nurse kan dah tahu kan. Dia dah kerja dah lama dah kan. Jadi dia tahu dah tanda-tanda orang nak pergi. Jadi dia pun telefon lah kat kami. Dia kata datanglah. Kita orang datang dalam masa 10 minit je. Kita orang datang tu. Lepas tu tengoklah semua nurse dah pergi kat ayah saya pergi macam tenang je. Dia tukar tu. Lepas tu last sekali abang saya pergi. Yelah lelaki kan nak suruh Hajam mengucap kan. Nak suruh Hajam mengucap tu. Lepas tu akak saya masuk. Akak saya baca Yasin. Lepas tu saya baca Yasin kat luar. Lepas tu mak saya mula tu kita orang tak ajak mak sebab takut mak terkejut kan. Mak tidur kan. Lepas tu kita orang pun ambil mak datang. Lepas tu masa tu anak saya tinggal semua dekat anak menakan saya kan. Dia jaga, sepupu dia jaga. Jadi kita orang pergi kat hospital tu. Lepas pergi hospital tu, alhamdulillah saya bawa mak saya. Mak saya kan tak berapa nasihat kan. Jadi masa tu abang saya kat dalam. Lepas tu dia kata nanti keluar balik tau. Dia kata hanya dibenarkan 2 orang je. Dia cakap macam tu lah kat saya. Lepas tu saya masuk lah dengan mak saya. Saya tak keluar. Saya duduk dengan mak saya. Masa tu ayah saya ada lagi. Saya cakap dengan mak saya, mak tolong maafkan ayah mak. Dia cakap. Lepas tu mak pun kata, aku maafkan kamu ayah. Lepas mak saya kata maafkan ayah saya tu, habis. Dah risau mendatar je. Ayah saya pergi di saat saya dengan mak saya. Saya rasa macam, saya pun pusing kat akak saya. Yang kebetulannya kat hospital saya tu, kita orang boleh tengok tau. Sebab hospital 1 tingkat kan. Bukan hospital besar, hospital daerah. Masa ayah saya pergi tu, tak ada dah. Lepas tu saya pun pusing kat adik-beradik saya duduk kat tingkap ni. Saya kata ayah tak ada dah. Semua dah meraung dah. Lepas tu mak saya bukan sedih. Sedih ayah saya tak ada. Saya sedih mak saya. Mak saya tak tahu apa. Dia pun cakap macam ni. Kenapa dia tanya? Ayah tak ada dah mak.
Ayah tak ada dah Pak. Lepas tu, jadi ayah nak bawa gimana? Lepas tu kata, tak apalah, kalau usah mati, kita tunggu doktor dulu datang. Dia cakap tunggu doktor dulu datang sahkan kematian. Lepas tu mak apa tanya saya? Mak saya tanya saya, dah, kenapa tak bawa balik ayah ni? Dia kata macam tu kat saya. Kenapa dia tak bawa balik ayah? Lepas tu saya kata, tak, sabar mak, nanti doktor bagi sahkan kematian. Oh ya ke? Lepas tu mak saya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mak saya tak faham tau. Dia tak faham ayah saya tak ada. Saya sedih ayah saya tak ada. Dan saya sedih mak saya tak sihat. Saya tak, mak saya tak tahu ayah saya tak ada dah. Lepas tu kan, dia kata lah, dah jom lah, bawa balik ayah ni, dia kata. Saya pun masih tak percaya tau. Saya pun keluar, saya cakap dengan adik-adik saya, tak ada. Lepas tu, saya keluar tu saya kata, ada lagi kot, dia nak suruh doktor sahkan. Lepas doktor sahkan, dia kata unit forensik pula. Saya rasa macam tak percayalah kan. Rupanya ayah tak ada dah. Okey lah, lepas ayah saya tak ada tu, kita orang pun sepakat tanya nak mandikan ayah macam mana. Kita ada seorang tu kata seelok-eloknya adik-beradik lah kan. Dia kata macam tu, anak-anak lah yang mandikan. Masalah sekarang ni ayah saya uzur. Ayah saya dah tak nak picit dah. Gosok pun dia tak nak dah. Sebab dia sakit. Dia tak nak gosok, dia tak nak picit. Sebelum ni dia nak picit sentiasa, dia nak gosok sentiasa. Tapi saat dia pergi tu, dia tak nak picit, dia tak nak gosok pun. Dia tak nak orang pegang dia pun sebab dia sakit. Sebab tu lah kata, kalau kita menguruskan jenazah, kita kena hati-hati sebab dia sakit tau. Jadi kita orang semua tak ada kepakaran untuk kita orang uruskan jenazah. Ada seorang tu cakap, kita ni patut anak-anak lah yang kena uruskan. Anak ramai kan. Tapi alhamdulillah kita orang terus sepakat kata tak terus uruskan dia hospital. Pihak hospital uruskan semua. Alhamdulillah dipermudahkan urusan kami. Ayah meninggal pada pukul 2 petang, 2.45 pagi. Ayah meninggal. Lepas tu lepas selesai tu, kita orang pun balik rumah sewa. Kita orang balik rumah sewa dalam keadaan hujan renyai. Kita orang kemas-kemas barang. Kita orang kemas barang. Lepas tu saya macam tak percaya lagi. Betul kan ayah tak ada. Masa bawa kereta dulu diam je, senyap je semua sampai balik rumah semua. Lepas tu bila tunggu kat tunggu maka aku kata datanglah, baliklah sekujur tubuh balik kat rumah. Masa tu barulah terasa kehilangan betul-betul. Baru menyesal. Baru terfikir, ya Allah ya Tuhanku, aku tak pernah berbakti kepada ayahku. Sebab itulah saya cakap, sekarang ni saya buat sungguh-sungguh tau. Saya buat sungguh-sungguh. Kalau orang nak cakap apa pun kat saya sekarang, saya live macam mana pun, saya tahu. Tengok orang cakap, alah buka air. Saya tak kisah dah. Sebab sekarang ni saya betul-betul nak berbakti kepada mak ayah saya. Saya bukan artis. Jadi saya kena panggil orang masuk kedai saya. Nak suruh orang masuk kedai saya, kena dengar lah cerita saya kan. Nak suruh orang dekat dengan kita, kena follow kita lah. Jadi orang yang tak faham perasaan kita, orang tak faham apa yang kita buat, memang orang mengata. Jadi abaikan je lah. Jadi saya yakin nanti kan nanti ada komen-komen negatif akan datang. Saya faham. Saya dah lalui dah. Tadi pun ada juga. Saya kongsi kisah saya kan. Saya kongsi amalan saya. Tahu dia orang cakap apa? Ni apa ni? Janganlah kerana amalan anda tu menyebabkan anda riak. Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu lah. Waktu saya pun kata, okay, saya minta maaf. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya forward. Memang saya hantar pun. Tapi kita cover lah sikit kan. Saya forward. Saya minta maaf. Terima kasih atas teguran. Lain kali saya tak buat lagi. Cakap macam tu je. Alhamdulillah. Hati saya tenang tau. Hati saya tenang. Saya harap tak adalah komen-komen negatif tu sampai kat saya. Terima kasih Sakinah. Sebab itulah dulu saya dendam dengan ayah saya. Sebab saya nak keluar daripada rumah. Saya dendamkan ayah saya sebab saya benci ayah saya.
Sekarang kan ayah saya pula saya BY saya nak bangkit. Saya nak balas balik jasa ayah saya. Saya dah tak boleh balas masih hidup. Ya, betul kan? Sihat kan? Abaikan. Tapi harap tak nampak kat akak lah. Harap tak nampak. Dan seharap akak kuat. Sebab bukan senang tau kita nak hadapi komen-komen orang ni. Tapi akak kena kuat. Sebab kita tak ada kedai. Saya tak ada kedai. Jadi saya kena buka kedai saya kat online ni. Jadi kalau nak suruh orang datang kat rumah kita kena buka kedai. Kena buka kedai. Awak dapat dah kalau orang jual ikan kan. Ikan. Cakap orang tu kan. Jadi saya buat apa yang saya buat. Jadi sekarang ni saya dah tak kisah dah apa orang nak kata. Orang nak kecam ke apa. Sebab saya lalui dah. Sebelum ni saya dikecam macam-macam. Saya dihina macam-macam. Dia kata saya macam tu lah. Macam ni lah. Jadi apa yang saya buat je. Saya berhenti tau. Saya berhenti. Bukan setakat saya berhenti. Saya tutup semua kedai saya. Saya deactive semua akaun saya. Saya yakin. Kali ni saya tak akan patah balik. Sebab saya punya impian saya sangat besar. Saya nak berbakti bukan saja untuk mak ayah saya. Tapi untuk agama saya sama. Saya nak perjuangkan anak-anak kecil ni dalam bidang dikawal kanak-kanak. Sebab itulah saya dan masa yang sama saya perjuangkan bisnes saya. Pada masa yang sama saya perjuangkan pendidikan saya dikawal kanak-kanak ni. Sebab saya ada impian saya. Jadi kalau siapa yang nak berniaga tu teruskan usaha. Pasti ujian ada. Jadi orang kita duduk rumah orang kan. Bila kita duduk rumah orang akan mengatakan ni rumah saya lah. Tak saya lah saya nak buat apa kan. Ni Facebook saya. Hampa tak suka pi main jauh-jauh kan. Jadi lambat dah ni. Saya ada kelas ni. Saya ada kelas pukul 2.30. Okey, itu saja. InsyaAllah petang ni kita sambung pula episod saya masa saya naik sekolah menengah. InsyaAllah petang ni episod saya naik sekolah menengah. Macam mana saya naik sekolah menengah kan. Terima kasih kepada penonton. Bye. Jumpa lagi episod seterusnya. Episod 5. Petang ni pukul 5 petang. Bye. Assalamualaikum.